Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung pada bahagian yang kedua, iaitu antara asas-asas utama yang berkaitan dengan ilmu arud adalah Al-Kitabah Al-Arudiyah. Al-Kitabah Al-Arudiyah ada sedikit perbezaan dengan tulisan imla'i ataupun Al-Kitabah Imla'iyah yang kita sering menulis dalam penulisan. Cuma di dalam ilmu arud, dia ada satu tajuk yang membicarakan tentang Al-Kitabah Al-Arudiyah, iaitu penulisan khusus untuk bacaan syair supaya menepati wazan yang telah ditetapkan oleh ahli ilmu arud, terutamanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan di bawah tajuk Al-Kitabah Al-Arudiyah, penulisan khas yang berkaitan dengan ilmu arud, ada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Dan ada kaedah-kaedah yang telah ditetapkan. Kalau kita boleh lihat, kalau kita boleh lihat dekat nota ataupun mana-mana buku teks, kebiasaannya ada 4 qawaid, 4 kaedah, 4 langkah yang dilakukan untuk kita membuat penulisan arud supaya kita boleh baca syair tersebut mengikut bahar yang telah ditetapkan. Jadi qawaid al-kitabah wa taqti', kaedah penulisan ilmu arud dan taqti'. Taqti' maksudnya kita nak baca syair mengikut potongan-potongan taf'ilah dengan memasukkan simbol bawah ni. Kita akan sebut kejap lagi lah. Ni dipanggil simbol taqti'. Yang mana huruf hidupnya simbol begini, huruf yang mati simbolnya begini. Kita bincang kejap lagi. Cuma saya nak cerita Kitabah Arudiyah. Qawaid Al-Kitabah ada 1, 2, 3, 4. Kaedah untuk kita buat tulisan arud ada 4 kaedah. Yang pertama, Fakul idgham. Dan fakul idgham, memecahkan tulisan idgham. Maksudnya huruf yang ada syaddah, ada tasydid, perlu kita pecahkan. Kita tengok, kita lihat contoh kejap lagi. Dan kita lihat contohnya sekejap lagi. Yang kedua, ja'alut tanwin ni nunan sakinan. Dan kita jadikan tanwin, maksudnya kita tukarkan tanwin, sama ada tanwin 2 di atas, 2 di bawah, 2 di hadapan, tukar kepada tulisan nun sakinah, nun mati. Dengan menukar tulisan tanwin kepada tulisan huruf nun mati. Dan yang ketiga, kaedah mengatakan kullu ma yuntaqu yuktab. Setiap apa yang dibaca, setiap yang disebut perlu disalin balik. Wa ma la yuntaqu la yuktab. Dan apa yang tidak disebut, apa yang tidak dibaca, tak perlu ditulis, tak perlu disalin kembali. Kaedah yang ketiga mengatakan di dalam tulisan adakala huruf itu tidak nampak, cuma ianya dibaca. Jadi kaedah minta kita salin balik huruf yang kita baca walaupun dia tidak tertulis pada tulisan imla'i. Dan adakala kita tak perlu baca, tak perlu tulis jika huruf itu tidak dibaca, sekalipun kita nampak dalam tulisan imla'i huruf itu wujud. Itu yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan huruf akhir sekali. Huruf akhir sekali. Maksud huruf akhir sekali ialah huruf yang terakhir pada bait syair tersebut. Ianya yansha'u an isba'i harakati harfir rawi. Harfun maddin min jinsiha. Untuk huruf terakhir sekali kita tengok huruf ni dinamakan rawi. Dan tengok huruf ni berbaris kat mana.
kerana dia akan melahirkan huruf lain. Huruf apa? Huruf mat. Kalau huruf terakhir itu berbaris di atas, huruf mat yang akan keluar ialah alif. Kalau huruf terakhir itu di bawah, huruf mat yang akan keluar adalah ya. Dan seandainya huruf akhir itu berbaris di hadapan, huruf yang akan keluar ialah huruf waw. Jadi yang terakhir untuk nombor 4, ini berkaitan huruf yang akhir sekali dalam bait syair. Dan yang keseterusnya yang saya tanda raih ni bukan kaedah untuk kitabah arudiyah, tetapi dia untuk simbol taqti'. Setelah kita dapatkan langkah pertama, fakul idgham, kita selesai yang kedua, dan kita selesai yang tiga, yang keempat, maka barulah kita masukkan simbol-simbol untuk kita taqti' syair tersebut, iaitu dengan wad'ur ramzi lil mutaharriki bi alamatin, dengan memasukkan simbol untuk huruf yang berbaris dengan tanda begini. Ini biasa kita sebut satu lah. Walisakini bi alamah, dan untuk huruf mati dengan memasukkan simbol bulat gini. InsyaAllah ni anak-anak pelajar kita akan tengok kejap lagi. Cuma sekarang ni saya nak fokus kepada qawaid kan kitabah arudiyah. Ada 1, 2, 3, 4. Baik, kita lihat contoh satu persatu. Yang pertama, al-amsilatu lil kitabati al-arudiyah. Contoh-contoh untuk cara penulisan arud. Kaedah yang pertama mengatakan fakul idgham. Kita mestikan pecahkan idgham. Apa maksud idgham? Idgham ialah huruf yang ada syaddah, huruf yang ada tasydid. Ai kullu harfin musyaddadin yuktabu harfaini. Mesti katanya huruf yang ada syaddah ditulis dengan 2 huruf. Awwaluhuma sakinun, yang pertamanya mati. Wasani mutaharrikun, huruf yang keduanya berbaris. Artinya huruf yang ada syaddah mesti ditulis 2 huruf, dan yang pertama mati, yang kedua berbaris. Saya ambil 2 contoh untuk anak-anak pelajar mudah memahaminya. Contoh yang pertama, marra. Ini tulisan marra. Tetapi di dalam ilmu arud, kita tidak tulis begini. Ataupun tajuk yang kita sedang membicarakan sekarang, kitabah arudiyah. Marra, ni marra, mesti ditulis marra. Kita pecahkan ra yang ada syaddah kepada 2 huruf, dan ra yang pertama kata dia awwaluhuma sakinun, yang pertama mati, wasani mutaharrik, yang kedua berbaris. Jadi kalau anak pelajar boleh lihat, bacaannya sama. Ni tulisan imla'i, tulisan biasa, marra. Hak ni juga bacanya marra. Tapi ni tulisan al-arudiyah. Inilah yang kita maksud dengan kitabah arudiyah. Jadi dalam ilmu arud, masa kita nak taqti', masa kita nak baca syair, kita kena pecahkan idgham tanwin. Contoh yang kedua, qaddama. Qaddama ni tulisan imla'i. Tapi dalam tulisan kitabah arudiyah, tulisan ialah qaddama. Okey, ni 2 contoh untuk fakul idgham. Kemudian kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua katanya ja'alut tanwini nunan sakinan. Kita nak kena jadikan. Kita jadikan tanwin. Kita tulis tanwin itu nunan sakinan dengan huruf nun. Jadikan tanwin itu huruf nun yang berbaris mati. Tanwin ialah baris 2. Sama ada 2 di hadapan dhammatin, ataupun 2 di atas fathatain, ataupun 2 di bawah kasratin. Contoh tulisan biasa, jalisun. Jalisun. Al-kitabah arudiyah ditulis tanwin dengan nun.
jalisun. Harisan. Harisan. Tulisannya ialah harisan. Tanwin ditukar kepada huruf nun. Dan yang terakhir syairin. Syairin. Tulisannya ialah syairin dengan nun mati. Ni kaedah penulisan kitabah arudiyah yang kedua, iaitu dengan menjadikan tanwin itu sebagai nun mati. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga katanya kullu ma yuntaqu yuktab. Apa jua yang kamu baca, kamu mesti tulis. Wa ma la yuntaqu la yuktab. Dan apa yang kamu tidak baca, walaupun kamu nampak huruf tu, tapi kamu tak baca dia, la yuktab. Okey, nombor 3. Setiap apa yang dibaca, artinya walaupun kamu tidak nampak dalam penulisan ada huruf tersebut, tapi kamu baca. Artinya kamu baca bunyi panjang, kamu baca bunyi pendek. Itu maksudnya. Yuktab, kamu nak kena tulis kembali. Wa ma la yuntaq, dan apa yang tidak kamu sebut walaupun kamu nampak huruf tu ada di situ, la yuktab, tidak perlu disalin kembali. Okey, di sini saya bawa beberapa contoh. Umpamanya contoh yang pertama, semua kita tahu perkataan ini dibaca macam mana? Kita baca haza. Dan haza. Ha ni dibaca panjang. Bila dibaca panjang, artinya ha, di belakang ha ada alif. Maka tulisannya ialah haza. Kan? Jadi tulisan haza dalam kitabah arudiyah dibaca haza. Kenapa ditulis begini? Sebab apa yang dibaca mesti ditulis. Apa yang kita baca? Kita baca hak dipanjang. Artinya selepasnya ada alif. Jadi kitabah imla'i haza, ini tulisannya, tapi bacaan sebenarnya ialah haza. Baik, untuk contoh yang kedua, kan? Untuk contoh yang kedua, ini tulisan Ar-Rahman. Ini tulisan Ar-Rahman. Nih, bacaannya ialah Ar-Rahman. Mari kita lihat. Ar-Rah. Ar-Rah. Kenapa Ra ada dua? Sebab ada syaddah sini. Ni kita telah lalui kaedah yang pertama tadi, fakul idgham. Dan Ar-Rah, Ra dipecahkan dua kerana dia ada syaddah. Yang pertama mati, yang kedua berbaris. Dah ke mana dia punya lam? Lam walaupun wujud, tapi kita tidak baca. Dia kata wa ma la yuntaq. Apa yang tidak dibaca tak perlu disalin balik. Jadi kita salin yang baca. Ar-Rahman. Man ni kita baca panjang. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca panjang. Artinya selepas mim ada alif. Jadi inilah tulisan kitabah arudiyah kepada perkataan Ar-Rahmanu. Jadi tulisannya ialah Ar-Rahmanu. Walaupun hurufnya telah digugurkan, ada huruf yang kita tambah tapi bacaannya sama. Dan yang ketiga, ulaika. Ni perkataan ini dibaca ulaika. Jadi dalam kitabah arudiyah tulisannya ialah ulaika. Maaf, ni salah baris. Dan bukan A-U. Silap baris sini. Ulaika. Okey, ulaika. Mana pergi waw? Waw tak baca. Waw kita tidak baca. Bila kita tidak baca, wa ma la yuntaq. Apa yang tidak disebut, la yuktab. Tidak perlu ditulis. Kita bukan baca ula. Tak ada orang baca ula gitu. Semua orang baca ula. Kenapa ada alif selepas la? Sebab la ni kita baca panjang. Ulaika. Inilah kaedah yang mengatakan setiap apa yang disebut, walaupun dalam tulisan tak nampak, yuktab, kena salin semula. Wa ma la yuntaq. Dan mana-mana huruf yang tidak disebut, sekalipun nampak dalam tulisan itu, la yuktab, tidak perlu disalin balik dalam tulisan kitabah arudiyah. Jadi moga-moga anak pelajar boleh memahami. Hadza, tulisannya ialah hadza. Ar-Rahman, tulisannya ialah Ar-Rahman. Gugurkan huruf yang tidak dibaca dan keluarkan balik huruf yang dibaca.
ulaika, ulaika. Ni yang ketiga. Baik. Moga-moga anak-anak pelajar boleh memahami kan apa yang kita maksudkan, apa yang dibaca kena salin balik, apa yang tidak dibaca tak perlu disalin balik walaupun huruf tu kita nampak kan dalam tulisan biasa. Yang keempat. Yang keempat ni berkaitan dengan perkataan terakhir. Kan bila kita sebut harakah rawi ni ialah huruf yang terakhir. Ni bagi perkataan yang berada di akhir bait syair. Maka seandainya dia berbaris, selepasnya akan wujud huruf lain. Akan muncul huruf lain. Katakanlah, asaba terletak di akhir syair tersebut. Maka asaba nak kena tulis asaba. Mesti keluarkan huruf alif. Ingat, ni untuk perkataan akhir syair sahaja. Contoh yang kedua, seandainya di akhir syair kita berakhir dengan jamilu, maka tulisannya ialah jamilu. Akhir di sini sama ada di syatar yang pertama ataupun di syatar yang kedua. Ni syatar pertama, syatar kedua ni mungkin ada orang yang faham, mungkin ada orang tak faham lagi. InsyaAllah kita akan sebut semula. Akan datang kita akan jumpa lah apa makna syatar yang pertama, apa makna syatar yang kedua. Seandainya perkataan ini berada di hujung syair, sama ada syatar yang pertama ataupun syatar yang kedua, maka jika berakhir dengan baris atas, dia akan keluar alif. Berakhir dengan baris depan, dia akan keluar waw. Berakhir dengan baris bawah, dia akan keluar ya. Jadi nombor satu, asaba, ditulis asaba. Nombor dua, jamilu, ditulis jamilu. Nombor tiga, fiddini. Fiddini. Ni anak pelajar kalau boleh tengok banyak ni. Fiddini. Kita baca fiddini. Mana huruf yang kita baca? Kita baca fa. Kemudian kita baca dal. Dal kita baca berapa kali? Dua. Yang pertama, fid. Yang kedua, di. Sebab tu bila kita lihat, alif lam telah digugurkan sebab tidak dibaca. Dan dal dipecahkan dua kerana dia ada syaddah. Da yang pertama mati, da yang kedua berbaris. Nun berbaris di bawah, lahir pula ya fiddini. Okey. Jadi anak pelajar teliti sikit untuk tajuk kitabah arudiyah. Inilah 4 kaedah yang membicarakan tentang kitabah arudiyah. Okey, saya ambil balik sekali lagi anak-anak pelajar. Sila lihat. Fakul idgham, ja'lu tanwin nunan sakinan, kullu ma yuntaq yuktab, wa kullu ma la yuntaq la yuktab. Dan yang 3, yansha an isba'i harakatir rawi harfu maddin min jinsiha. Contoh kita pun telah sebut tadi. Fakul idgham, ja'lu tanwin nunan sakinan, dan kullu ma yuntaq yuktab, wa ma la yuntaq la yuktab. Kita dah sebut. Dan yang keempat, yansha an isba'i harakatir rawi harfu maddin min jinsiha. Ini pun kita dah sebut. Kemudian kaedah ni sebenarnya anak-anak pelajar ada kaitan dengan Al-Quran. Ada kaitan dengan yang digunakan oleh Al-Quran. Baik, cuma sebelum tu saya nak ceritalah ni. Hak kita kata apa tadi tu. Hak simbol mana huruf hidup, mana huruf mati. Baik, anak-anak pelajar, lihat sikit sini. Bila kita jumpa satu-satu syair, contohlah saya ambil. Wa idza humu zakarul isa ata'aksirul hasanati. Dengar baik-baik, saya baca sekali lagi, kita baca sekerak-sekerak. Wa idza humu zakarul isa ata'aksirul hasanati. Tengok kitabah arudiyah. Wa iza
Kesemua huruf kita baca wa iza. Kita pun salin lah. Wa iza. Kenapa kita salin begini? Sebab dalam kaedah penulisan kitabah arudiyah mengatakan setiap huruf yang dibaca mesti disalin balik. Kata tak baca pun alif ni. Mana mungkin tak baca? Kalau tak baca kita pendeklah wa iza. Sekarang kita baca wa iza. Artinya alif ni berfungsi dibaca. Maka wa iza. Kemudian di atas ni humu. Humu ni anak-anak pelajar, dia adalah hum. Kan? Hum yang bermaksud mereka. Jadi di sini domir. Ingat baik-baik. Ni kita akan panjangkan sedikit perbincangan di sini. Ni adalah domir. Bila hum, mimnya dihidupkan. Sepatutnya hum, mim ni mati. Tapi bila tulisan hum, mimnya dihidupkan. Ataupun kum, kaf, mim. Dibaca kumu. Dan kita lihat di belakang dia ada zal. Ataupun apa-apa huruf lah. Yang ada baris. Maka ingat. Selepas mim akan lahir waw. Jadi di sini kita baca wa iza humu. Ada waw. Zakarul isa. Zakaru. Cuba lihat. Zakarul isa. Waw ni tak baca. Apa bukti tak baca? Mari kita baca. Zakarul. Kita terus baca kepada lam. Sebab tu di sini wawnya hilang. Alif ni pun hilang. Hamzah wasal ni pun hilang. Terus ada lam. Kan? Sebab itulah kita kata kitabah arudiyah. Kita tulis apa yang kita baca. Walaupun tidak terdapat di dalam tulisan sebenar. Dan kita tulis apa yang kita baca. Kita buang hak kita tak baca. Walaupun ada dalam tulisan sebenar. Kan? Wa idza humu zakarul isa ata aksirul hasanati. Ata aksirul. Wow, tak baca. Alif tak baca. Hamzah wasal tak baca. Kita terus baca lam. Jadi hasanati. Okay, dia berakhir dengan apa? Ta. Ta kat mana baris dia? Ta kat bawah. Bila kat bawah apa lahir? Lahir huruf mat yang mempunyai bunyi sepertinya. Jadi bunyi baris bawah ialah huruf ya. Maka kita pergi kepada wada'un ramzi lil mutaharriki bisa bi'alamatin. Satu menyengit begini. Walisakini bi'alamatin kosong. Jadi inilah yang kita panggil taktik. Wa. Kenapa wa gini? Sebab dia berbaris. Ni iza. Kan? Ni wa. Ni i. Ni za. Ni alif. Wa iza. Simbol ni adalah wa iza. Ni simbol humu. Ni simbol zakarul. Ni sama simbolnya isa. Ni ata'ak sirul hasanati. Jadi kita nak tulis kitabah arudiyah sedemikian begini comel ni supaya kita dapatkan masukkan simbol dan daripada simbol ni lah kita boleh masukkan taf'ilah. Jadi kita akan tengok dalam bahar. Ya, jadi kalau kita nak masuk taf'ilah ialah mutafa'ilun, 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 mutafa'il. Ni kita akan bincang kemudian. Baik, jadi anak-anak pelajar pastikan tepat saya bulatkan ini. Lihat saya bulatkan ini berkaitan dengan domir. Berkaitan dengan domir. Jadi bila berkaitan dengan domir, kaedah ni kalian menggunakan pakai apa yang ditemui di dalam Al-Quran. Baik, saya bawalah beberapa contoh. Tengok anak pelajar. Bila kita jumpa syair. Bila kita jumpa syair dan di dalam syair ada domir. Domirnya domir ghaib. Hu, hum, ataupun hu dibaca hi. Tengok baik-baik. Kaifiyah kitabah al-arudiyah lid-damiril ghaib fi wastil baiti syi'ri. Cara kita nak tulis kitabah arudiyah bagi domir ghaib. Domir ghaib ni ha, hi, hu. Yang berada di tengah-tengah bait syair.
Kenapa kita kata di tengah-tengah bait syair? Kalau duduk di hujung bait syair, hujung bait syair tu automatik dia akan mengeluarkan huruf. Tapi bila duduk di tengah-tengah, baik, sini saya gariskan di sini. Dia kata idza kana harfu qabla ad-damiri wa ba'dah mutaharrikan fayushba' harful mad. Kaedahnya tengok huruf sebelum dhamir. Tengok huruf sebelum dhamir dan huruf selepasnya. Seandainya huruf tu berbaris, maka akan keluarlah huruf mad. Yakni dhamir tu akan beranak huruf lain. Mari kita tengok sini anak-anak. Ni tepat saya garis-garis tu. Untuk cepatkan. Nah, supaya kita cepatkan masa tengok. Safaitahu laka. Ada waw tak? Di atas tidak ada waw. Safaitahu laka. Tapi bila kitabah arudiyah ada waw tak? Jawapannya ada. Kenapa ada? Sebab ta sebelum dhamir. Qabla dhamir. Dan huruf kaf. Ba'da dhamir. Mutaharrikan berbaris. Maka nak kena ada waw. Kenapa ada waw? Sebab hak bagi depan. Mari kita tengok yang kedua. Bi'ilmihi lam. Bi'ilmihi lam. Kitabah arudiyah. Ba, ain, lam, mim, ha, ya. Lam, mim. Bi'ilmihi lam. Ni dhamir. Mim sebelumnya berbaris. Ni dhamir. Lam selepasnya juga berbaris. Mesti ada isba'. Kenapa ada ya? Ada ya sebab ha ni berbaris di bawah. Dan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. A'maluhu mardudatun. A'maluhu mardudatun. A'maluhu. Selepas ha ada waw. Kenapa ada waw? Sebab lam sebelum ha berbaris. Dan mim selepas ha juga berbaris. Mesti ada waw. A'maluhu. Jadi ingat baik-baik masa kita nak menulis. Jumpa dhamir-dhamir gini. Ada kalanya kita nak kena tambah waw. Ada kala nak kena tambah ya. Syaratnya sebelumnya berbaris. Dan selepasnya juga berbaris. Akan tetapi. Idza kana al-harfu qabla ad-damir. Awi ba'dah. Sakinan falam yusma' harful mad. Tetapi jika huruf sebelum dhamir atau huruf selepas dhamir itu mati, tidak ada baris, maka tidak adalah lahir huruf mad daripada dhamir tersebut. Kan nak belajar, lihat tempat saya garis 2-3 patah perkataan. Yang pertama, fada'hu wala. Fada'hu wala. Fada'hu wala. Ada wa tak selepas ha? Tidak ada. Kenapa? Selepas ain sebelumnya mati. Tak perlu ada waw. Alaihi ta'a. Alaihi ta'a. Ada ya tak selepas ha? Tidak ada. Sebab apa? Sebab sebelumnya mati, selepasnya juga mati. Wa yalqahu min. Humin. Ada waw tak selepas ha? Tidak ada. Kenapa? Sebab sebelum ha mati. Kita syarat nak kena ada. Kan? Syarat nak ada waw. Apa dah syarat dia? Sebelum dan selepas berbaris. Di sini, selepas saja berbaris. Tapi sebelumnya mati. Tak perlu ada waw. Yang ketiga, atathul khila. Atathul khila. Ni juga dhamir. Kenapa tidak ada waw? Sebab sebelumnya mati. Selepasnya juga mati. Ilaihi tujirraru. Alaihi. Maaf. Ilaihi tujirraru. Ada ya tak? Tidak ada ya. Sebab apa? Sebab sebelumnya mati. Kan? Walaupun selepasnya hidup. Syaratnya sebelum dan selepas hidup. Baru ada dhamir. Baik. Itulah berkaitan dengan dhamir. Yang berada di tengah-tengah syair. Kalau berada di hujung tidak menjadi masalah. Kan? Kalau berada di hujung, asalkan dia berbaris saja, tak kira dhamir ke, tak kira huruf apa ke, dia berbaris, maka akan isma'. Tapi kalau di tengah-tengah perkataan, untuk dhamir ni, kena ambil perhatian sikit. Sebab ada kalanya, ada isma', maksudnya ada huruf lain keluar.
Umpama contoh kita tadi hak ni. Nah, ni kenapa ada waw? Sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris. Kenapa ada ya? Sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris. Kenapa ada waw? Sebelumnya berbaris, selepasnya juga berbaris. Tapi contoh yang kedua, kenapa yang ni tidak ada waw? Sebab sebelumnya mati walaupun selepasnya berbaris. Dan boleh lihat lagi lah. Dan sebagaimana saya sebut tadi, kaedah ni kalau diambil daripada kaedah penggunaan dalam ayat Quran. Jadi dalam Al-Quran, anak-anak pelajar boleh lihat. Dalam Quran biasa dia tulis, ada apa? Ni ada waw kecil. Kan? Ada waw kecil. Cuba tengok yang pertama, saya garis pertama. Ni. Ada tak ya? Ada ya kecil tak? Tidak ada ya. Sebab domir sebelumnya ya berbaris mati. Tak perlu isbat. Tengok. Ada ya tak selepas hak ni? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebab sebelumnya mati. Kita tengok di sini. Ada waw tak? Di sini ada waw. Sebab apa ada waw? Sebab ni domir sebelumnya nun berbaris. Selepasnya hamzah berbaris. Maka isbat. Okay. Ada ya tak di sini? Selepas hak tidak ada. Kenapa tidak ditulis ya kecil di sini? Sebab sebelumnya mati. Tapi yang ini ada waw tak? Ada waw tak selepas hak? Jawapannya ada. Kenapa ada? Sebab nahu nun sebelumnya berbaris dan lam selepasnya juga berbaris. Okay, contoh seterusnya. Ada waw tak sini? Fa'ahyayna huwa ja'alna. Tidak ada hu selepas waw ni. Apa ni? Selepas hu ni tidak ada waw sebab selepas na ada alif tu mati. Alif sebelum domir ni mati tidak ada waw kecil. Sementara sini lahu nura. Kenapa ada waw? Sebab ni ha sebelumnya lam ada baris dan selepasnya nun juga ada baris. Maka lahirlah waw kecil di situ. Bihi fi. Ada ya tak? Ada. Sebab ni ha domir sebelumnya huruf ba berbaris, selepasnya huruf fa berbaris. Okay, seterusnya. Masaluhu fi. Masaluhu fi. Ada waw. Kenapa ada waw? Sebab ni domir sebelumnya lam berbaris, selepasnya fa pun berbaris. Risalatahu sayusibu. Ada waw kecil. Kenapa? Sebab ni ha domir sebelumnya tak berbaris, selepasnya sin juga berbaris. Inilah kaedah yang diguna pakai dalam penulisan kitabah arudiyah bagi syair bagi huruf domir yang berada di tengah perkataan berasaskan Al-Quran. Maka kaedah ni juga diguna pakai. Jadi itulah anak-anak pelajar berkaitan dengan huruf-huruf di dalam syair, terutamanya domir di tengah-tengahnya. Ada kalanya isma', maksudnya keluar huruf lain. Ada kalanya tiga. Itu bergantung kepada huruf sebelum domir tersebut dan huruf selepas domir tersebut. Jadi sekadar itu saja untuk kitabah arudiyah. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali untuk tajuk yang seterusnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.